Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen, Continuous Improvement. Saya nak kongsikan di sini bagaimana pelajar-pelajar boleh target lulus sejarah SPM. Cikgu nak kongsikan bagaimana cara pengiraan dan target sejarah SPM kerana cikgu dapati kebanyakan murid tidak tahu cara bagaimana untuk menentukan target lulus untuk sejarah SPM mereka nanti. Ini kerana daripada dapatan cikgu dalam ujian dinastik sejarah baru-baru ini, pelajar tidak tahu bagaimana cara untuk mendapatkan markah lulus. Kertas sejarah terbahagi kepada 3 bahagian. Cikgu akan terangkan satu persatu, iaitu kertas 1 mempunyai 30% markah daripada markah keseluruhan. Kertas 1 terdiri daripada 40 soalan objektif dan sekiranya pelajar yang target lulus dapat menjawab lebih daripada 20 soalan yang betul, okey, kita buat pengiraan di sini. 20 daripada 40 soalan yang betul kita darabkan dengan 100 dan kita darabkan dengan 0.3, iaitu 30% daripada ambilan markah tadi. Jadi mereka akan mengumpul 15 markah. Seterusnya kita pergi kepada pembahagian kertas 2. Kertas 2, pembahagian markahnya adalah sebanyak 50% dan terbahagi kepada soalan struktur dan juga soalan esei. Okey, bagi soalan struktur di mana bahagian A mempunyai 4 soalan. Jadi, bagi pelajar yang ingin target untuk lulus, pelajar boleh cuba membuat soalan-soalan kebat, di mana pecahan soalan tu kita ada soalan kebat di mana ada markah sebanyak 4 markah bagi setiap soalan. Ini belum ditanya tentang fakta. Kalau murid berjaya menjawab soalan-soalan kebat ini, maka 4 soalan darabkan dengan 4 markah. Anggarannya kalau soalannya beri 4 markah, so dah terkumpul sebanyak 16 markah bagi bahagian A. Murid yang banyak buat latihan dan juga banyak membaca, ini membantu mereka menjawab soalan bahagian kebat ini nanti. Seterusnya bagi kertas 2 untuk bahagian B soalan esei. Okey, murid wajib menjawab 3 soalan esei. Jadi, katakan dalam soalan kebat di bahagian C, murid dapat menjawab kesemua soalan tersebut dengan 8 markah. Jadi, 3 soalan terdarabkan dengan 8 markah soalan kebat tadi akan mengumpulkan sebanyak 24 markah. Ini belum lagi menjawab soalan-soalan berbentuk fakta. Saya akan kongsikan juga bagaimana cara untuk kita menjawab soalan kebat nanti, insya-Allah. Okey, kita lihat kutipan markah bagi kertas 2 merangkumi 50%. Jika bahagian A, murid ini mendapat 16 markah dan bahagian B, murid mendapat 24 markah. Jadi jumlah markah keseluruhan untuk bahagian kertas 2 adalah 40 markah. Sebab kita ambil 50%, kita darabkan dengan 40 tu kita dapat setengah daripada markah tersebut, iaitu 20 markah bagi kertas 2. Banyak kan? So kalau kertas pertama tadi pelajar dah kumpul 15 markah, so sekarang ada tambahan 20 markah, dah ada 35 markah. Okey, sedikit lagi murid ini akan lulus. Kita lihat pula bagi kertas 3, iaitu merangkumi 20% daripada markah keseluruhan, dan kertas 3 murid-murid semua tahu ia adalah open book test, dan kertas 3 merangkumi lebih kurang 9 soalan. Bila cikgu sebut open book test, bermaksud pelajar boleh merujuk kepada teks sebagai rujukan pertama
modul yang telah disediakan, dan juga boleh merujuk apa-apa saja nota yang dibawa ke dalam Dewan Peperiksaan. Itu keistimewaan bagi kertas 3. Jadi untuk kertas 3, murid-murid perlu baca kunci soalan dan perlu merujuk markah pada soalan yang diberikan. Kita lihat contoh calon yang menjawab soalan kertas 3 ini, di mana jika mereka mendapat 60 markah daripada 100 markah dan kita ambil 20% markahnya, mereka akan mendapat 12 markah bagi kertas 3. Jadi kita boleh lihat markah keseluruhan calon, di mana jika calon ini mengumpul markah, iaitu kertas 1 15 markah, kertas 2 20 dan kertas 3 12, dan kita jumlahkan markahnya, pelajar ini mendapat 47% dengan grade D, iaitu pelajar ini telah lulus. Seterusnya, cikgu telah sediakan satu simulasi markah keseluruhan bagi calon-calon yang lulus. Okey, jadi boleh tengok bagaimana jika mereka ada peningkatan dalam kertas 1 atau kertas 2 dan sedikit peningkatan pada kertas 3, maka grade mereka akan berubah. Jadi setelah memahami cara pengiraan markah dan cara untuk mencapai target lulus sejarah kamu, saya harap semua pelajar dapatlah memberi perhatian pada markah-markah yang diberikan dan jawab soalan sebaiknya dalam peperiksaan percubaan dan SPM yang bakal menjelang tiba tak lama lagi. Harap perkongsian ini memberi manfaat kepada kamu. Selamat menduduki percubaan SPM yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Kaizen, Continuous Improvement.